Tadi lagi saya suruh awak beritahu dalam kelas group. Siapa yang boleh join, join lah. Tak apa, tengah-tengah kelas pun tak apa. Tapi saya akan mula lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minan najihin wal faizin fid dunya wal akhirah. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas salihin. Rabbi syrah lana sudurana min amrina rasyadah. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita untuk kelas untuk minggu ini, menggantikan kelas pada hari semalam. Saya ada terlibat dengan ladap bersama guru-guru. Jadi hari ini saya gantikan kelas pada hari semalam. Okey, sedikit review daripada pembelajaran minggu yang lalu. Kita dah masuk persekitaran kod arahan. Saya tengok ada 3 orang sahaja yang telah hantar kerja untuk aktiviti 3.11, 3.1 jenis-jenis data dalam segmen kod khas untuk minggu lalu saja. Kita hanya buat satu saja, iaitu int ataupun integer. Okey, int ataupun integer. Dan latihan ni aktiviti yang saya minta buat. Satu, dapatkan hasil tolak bagi A sama dengan 50 dan B sama dengan 36. Berapakah hasil darab bagi X 49 dengan Y 23? Berapakah hasil bahagi bagi M sama dengan 128 dan N sama dengan 12. Kejap saya tak share tadi. Okey, kalau tak nampak. Okey, saya ulang balik. Ini yang minggu lepas. Sepatutnya semua orang hantar INT ni, tapi malangnya dalam kelas hanya ada 3 orang sahaja yang hantar. Azri, Haziq dan juga Jazlina. Aspa yang duduk dalam kelas ni pun tak hantar kerja yang minggu lepas ni. Satu aktiviti sahaja. Okey, ramai tanya saya, kalau tak ada laptop atau komputer nak buat macam mana? Boleh buat menggunakan phone saja, tak ada masalah. Okey, boleh online, pergi dekat Python online. Python online. Python online. Okey, Python online. Lepas tu boleh terus pergi dekat Code in Python Google Cloud. Okey. Okey, tengok kat sini kan. Kalau kita ada ID Google pun okey, lagi senang. Tak ada masalah. Dia hanya minta kita punya pengesahan. Tapi kalau tak nak buat yang ni pun ada lagi banyak pilihan sebenarnya. Dekat online ni banyak pilihan. Okey, online Python ni banyak pilihan. Pilihlah mana yang kita nak guna dan boleh buat. Nampak? Sama saja. Okey, macam yang ni, ini adalah ini bukan shell ini bukan shell. So ini adalah state alone programming. Dia ada execute semua kat sini. Pun boleh pakai sebenarnya 2.7. Okey, dekat sini dia run dia. Dekat sini. Kalau nak gunakan shell saja pun boleh. Leave saja. Python shell online. Sebab kita belajar sekarang, kita tengah buat yang kita buat yang menggunakan shell. Kita tak gunakan yang tu. Okey.
Kat sini pun ada, boleh. Ni run, new file, debug, stop share, sharing pun boleh. Okay, kita gunakan yang ni pun boleh. Ni ada kat sini. Kat sini pun boleh buat Python, C, C++. Hari ni kita akan buat C++ kan. Boleh. Ini pun semua menggunakan online. Boleh sahaja. So kalau kita nak mula, contohnya X sama dengan 5, Y sama dengan 5, print X, print X tambah Y. Okey, tak payah, kita buat satu lagi, Z. Z sama dengan X, Y, Z. Okey, boleh buat. Ni sebenarnya sama saja. C sama dengan Y tambah X. Lepas tu okey, lepas tu kita buat print Z. Okey, dia usaha buat kurungan print Z. Okey, lepas tu kita run dia. Dia keluar jawapan kat bawah. Program finish with exit code time, press enter to console. Okey, simple saja. Ini yang kita akan buat. So kalau kita kata tak ada komputer atau PC, kita tak boleh buat. Satu yang rugi lah. Sebab dekat online pun boleh buat dekat online. Ni contoh boleh pakailah yang ni. Kalau nak guna kod ni boleh pakai. Saya share dekat chat. Okey, saya share dekat chat ni. Ni bagi yang pakai phone lah. Kalau pakai PC sama. Kalau dia tak boleh, kata dia tak boleh download, dia dah tak boleh download, dia tak boleh install, contoh. Tak lepas install. Pakai online saja, tak payah install. Tak payah install kat komputer pun tak apa, macam ni. Okey, sebab nanti boleh download ni, download kod. So bila dah siap kita buat coding kita download kat sini. Pakai kat sini. Okey. So sedikitlah review daripada aktiviti minggu lalu yang kita telah buat. Okey, saya harap semua buatlah. Setakat ni baru 3 orang. Okey, ada lagi 2 minggu nak naik sekolah. Saya harap semua orang hantar sebelum naik sekolah. Okey. Baik, hari ini kita akan masuk double. What is the meaning of double? Double juga sejenis data yang mewakili nombor. Perbezaan antara double dan integer ialah nombor diwakili oleh double ialah nombor yang mengandungi bahagian pecahan, iaitu nombor yang mempunyai pecahan bermakna nombor itu ada titik perpuluhan. Contoh 1/2 bersamaan dengan 0.5. Okey, contoh double boleh terdiri daripada nombor negatif dan nombor positif yang bertitik perpuluhan. Ini membolehkan kod arahan membuat pengiraan yang lebih jitu semasa membuat pengiraan wang ataupun penyelesaian masalah matematik kompleks. Rajah 3.4 menunjukkan garis nombor bagi nilai double bermula daripada negatif 3.5 kepada positif 3.5. Ini adalah satu garisan nombor. Baik, bahasa pengaturcaraan C, C++ dan C Major mengiktiraf double sebagai jenis data bahasa pengaturcaraan Python. Tidak menyokong data jenis double tapi menggunakan jenis data float. Bermakna kalau kita nanti, contoh, kat online ni, dekat sini ada bahasa. Bahasa yang kita nak gunakan, coding kita. Ada C, C++ dan banyak kat sini. Java pun ada, C++, 17, Ruby, HTML, VB, semua ada kat sini. So bila ada kat sini, ni, so bila nak buat nombor yang ada titik perpuluhan, kita tak gunakan double. Maknanya ringkasan bagi kod dia tak boleh pakai double, tapi kita akan pakai float. Okey.
So sama juga dalam Python. Python juga akan gunakan float. Okey, apabila sesuatu boleh ubah diisytihar sebagai double, memori sebanyak 64 bit akan bentukkan darjah 3.5. Menunjukkan pecahan bit bagi nilai double. Apabila sesuatu pun boleh ubah diisytiharkan sebagai float, memori sebanyak 32 bit akan dibentukkan darjah 3.6. Okey, tengok kat sini Setiap kali kita menggunakan double, so nilai-nilai ini yang akan merujuk kepada kod yang kita masukkan tersebut. Okey, pecahan bagi nilai float. 1, 8, 23, 1, 11, 52. Okey, titik perpuluhannya. Baik, sekarang kita akan buat satu dalam C++. Okey, saya tak nak buat C++ ni. Kita buat pada 3.3. Okey, kita akan buat 3.3. Kita buat 3.3. Ni bawah ni. Okey. Boleh pergi ke coding masing-masing dan follow saya buat. So saya takkan guna yang online lah. Saya akan gunakan yang biasa kita guna, iaitu 3.65 Python Shell. Saya akan gunakan yang ni. Okey. So dalam buku teks pada page 80 80. Okey, dalam buku teks tu pun dia bagi kalau online ni. Kalau kita nak buat online, dia bagi kan. Dia bagi. Contohnya dia bagi ni, dia ada bagi kita macam ni. Ni. Satu link yang kita boleh buat secara online. Sama dengan yang saya bagi tadi, sama saja. Sebab kat sini boleh pilih bahasa pengaturcaraan. Okay, so tapi kita tak akan buat yang tu sebab kita tak belajar C pun kita tak belajar. Kita akan belajar Python saja. Okay, so oleh itu kita gunakan yang ada ni lah. Yang tak ada, yang guna phone saja boleh guna yang online tu. Okay, aktiviti 3.3 saya tunjuk, nanti awak kena buat juga. Kalau buat terus, okay, senang, siap boleh hantar. Okay, pertama norm 1. Norm 1 sama dengan float. Okey. Tiga. 3.3333. Okey, ada 3 saja. Kemudian norm 2. Norm 1, norm 2 apa dia? Dia adalah pemboleh ubah. Mana kita nak bubuh apa saja menjadi pemboleh ubah kat situ. Kita namakan dia pemboleh ubah tu sebagai norm 1 dan norm 2. Okey, float. Float norm 2 ialah 10.401. Okey. After that, print. Okay, sorry. Norm 3 sama dengan norm 1 plus norm 2. Now print norm C dalam kurungan norm 3. Okay, and enter. So now the output shows here 13.734 for this float. All the number with decimal. Okay, semua nombor ni ada titik perpuluhan. Kalau kita menggunakan hanya integer, dia tidak akan dapat jumlah ini. Tak akan dapat kerana dia akan keluar ralat. Integer hanya merujuk kepada nombor bulat sahaja. Okey, kemudian kita menggunakan istilah round. Okey, kat sini dia menggunakan istilah round. So ini adalah tambahan. Kalau kita menggunakan nombor perpuluhan
yang ada 3 decimal, contohnya macam sekarang ni, 3 decimal kan? Nah, ni 3 decimal. Makna ada 3 tempat titik perpuluhan, 1, 2, 3. Jadi kita nak jadikan dia hanya 2 saja titik perpuluhan. 2 saja, makna kita nak bundarkan dia punya titik perpuluhan. Okey, dalam ni dia hanya menggunakan kod round. Okey, masukkan round norm 3, 2. Okey, kemudian kita enter. Dapat 13.73. Okey, soalan saya, 2 ni merujuk kepada apa? Siapa tahu? 2 ni merujuk kepada apa? Fluid. Siapa nak try? Try je, salah tak apa. Siapa nak try? Fluid. Saya. Try. Memang awak seorang je ada dalam ni, tak ada orang lain. Fluid. Ya, saya tunjuk balik. Fluid Round fluid. norm 3, 2. 2 refer to what? Kenapa kan kena letak 2 kat sini? Aspa. Ya cikgu. Apa? Kenapa kita letak 2 kat sini? Awak rasalah 2 ni merujuk kepada apa? Fluid 10.401. Oh, dia rujuk pada ni. Dia rujuk pada ni. Kenapa dia rujuk pada ni? Kenapa dia rujuk pada ni? Okey. Awak tak nampak apa-apa tu. Dia macam ni. Bila kita guna round, bermakna kita nak bundarkan nombor yang ada. Contoh sekarang, kita kata nak bundarkan yang nombor 2. Nombor 2 dia 10.401 menjadi 2 saja titik perpuluhan dia 2. Macam sekarang jawapan ni pun 3 titik perpuluhan. Kita nak jadikan dia 2 titik perpuluhan, kita bubuh 2 dekat sini. Tujuan 2 tu. So round dia refer to norm 3. Norm 3 kat sini adalah norm 1 plus norm 2. Norm 1 plus norm 2. So the output is norm 3. So now, macam mana kita nak bundarkan norm 3 ni? Dengan meletakkan round dalam kurungan norm 3, 2. 2 ni adalah merujuk kepada 2 titik perpuluhan. Kita boleh cuba betul ke salah. Tengok sekarang kita ada norm 3 yang baru adalah 13.73. Okey, cuba kita buat macam ni. Kita salin yang ni, copy, kemudian kita paste kat sini. Saya nak buat 1. Kemudian kita enter. Dia akan keluar 1 titik perpuluhan saja. Okey, faham tak Aspa? Aspa? Faham? Ya cikgu. Faham tak? Faham. Okey. So 2 ni adalah 2 titik perpuluhan, 1 ni adalah 1 titik perpuluhan. Kita nak jadikan nombor perpuluhan tersebut sama ada dia ada 2 atau 1 titik perpuluhan. Okey. So inilah tujuan 2 kat belakang ni. Alright. Habis tentang double dan round. Okey, ada soalan tak? Aspa? Tak ada. Tak ada. Okey. Awak ngadap PC ke laptop? Tak. Awak ngadap PC ke laptop? Tak. Ke ngadap phone sahaja? Oh, ngadap tab. Saya guna laptop. Okey, yang saya papa ni semua nampak tak? Yang saya papa ni keluar tak kat skrin awak? Nampak? Okey. So makna awak refer kat skrin tu, nanti baru buat, tak ada masalah. Nanti saya letak video ni dekat YouTube, nanti awak boleh refer balik kalau tak faham. Okey, kita pergi yang berikutnya.
CHAR. Okey, boleh tengok buku teks balik. Right, kita pergi balik ke CHAR. Okey, ni yang tadi So now char. Char ialah jenis data yang digunakan untuk mewakili aksara ataupun karakter. Aksara terdiri daripada huruf, abjad, angka dan simbol yang berdasarkan kod piawai Amerika untuk pertukaran maklumat, iaitu ASCII, American Standard Code for Information Interchange. Jadual 3.2 menunjukkan jenis-jenis data diwakili oleh char. Okey. Huruf A sampai Z, huruf besar atau huruf kecil. Digit 0, 1, 2. Okey, selain integer, kita juga boleh menggunakan char untuk nombor. Okey. Seterusnya simbol. Apa sahajalah jenis simbol yang ada dalam komputer. Okey. Bahasa pelajaran seperti C, C++ dan C Major dan Java mengiktiraf jenis data char. Sinteks umum char digunakan semasa pengisytiharan sesuatu pun boleh ubah. Bahasa pengaturcaraan Python tidak mempunyai data jenis char, tetapi semua aksara diwakili dan data jenis lain iaitu string. So, dalam menggunakan bahasa lain ni semua menggunakan char. Okey, dia gunakan char. Okey. Tapi untuk kita menggunakan string iaitu str. Okey, str. So jelaslah bermakna bukan semua yang menggunakan char. Okey, dalam ni yang atas ni yang ni C++. Kita tak buatlah, saya pun kalau tidak saya tunjuk sikit. Saya tunjuk je lah. Saya tunjuk sikit C++ ni. So kita akan gunakan bahasa C++. Okey, so saya akan copy sahaja daripada sini. Oh, tak boleh pula yang ni. Okey, dia sebenarnya yang kat sini int main dalam kurungan. Okey. Saya tak nak lah sebabnya awak tak belajar. So saya nak pergi terus ke string. Kenapa? Sebab string ada dalam Python. Baik, string satu perkataan dibina daripada aksara. Kita jarang meletakkan char sahaja, satu huruf, satu huruf, satu huruf. Tak. Kita meletakkan string dalam satu-satu perkataan. Okey. So dia adalah gabungan beberapa aksara berjujukan rentetan, so disebut sebagai string. Contoh, N plus E plus G plus A plus R plus A plus K plus U equal to negaraku. Bentukan satu perkataan string daripada beberapa aksara. Kebanyakan bahasa pengaturcaraan menyokong jenis data string, termasuk C++ pun menggunakan data string, Ruby dan Python. Semasa pengisytiharan jenis data string kepada sesuatu pun boleh ubah, sinteks umum str digunakan. So, untuk buat perkataan dalam Python kita menggunakan str. Semasa mengatur cara nilai string diberikan kepada sesuatu boleh ubah, perlu diletakkan tanda petikan tunggal. Petikan tunggal. Okey, maknanya kita ada single comma di atas ni single comma di atas, buka dan tutup, atau tanda petikan berganda ataupun menggunakan double apostrofis di atas Tanda petikan ini berfungsi untuk memulakan permulaan pengakhiran satu ayat. Berikut menunjukkan cara mengisytiharkan pemboleh ubah lagu kepada nilai string negaraku. Okey. So macam inilah cara nak tulis string. Okey. Nak tulis string. So sekarang kita akan buat 3.5. Okey, saya akan simpan yang ni dulu. Save. Yang ini adalah 3.3. Yang ni double string. Double round. Okey. So saya nak buat yang baru. Salah, tak boleh pakai ni.
Okey, saya akan buka yang baru Okey, now kita akan buat yang 3.5. Alah. 3.5. Ayat sama dengan STR selamat datang. Okey. Okey, ayat sama dengan STR selamat datang. Kemudian kita buat print ayat. Print ayat. Ayat ialah pemboleh ubah. Okey, dia akan keluar macam tu. Selamat datang. Okey. So boleh tengok juga sebelah kanan tu kita berhenti sampai kat sini dulu. Yang ini 3.5. So bermakna kalau kita nak buat sesuatu ayat dalam Python, kod yang kita akan gunakan adalah str. Ayat ialah pemboleh ubah saja. Tanpa pemboleh ubah, kita tak boleh print selamat datang kat sini, tak boleh. Sebab kat bawah ni hanya tulis pemboleh ubahnya. Dia tak tulis lagi lah selamat datang. Ayat sama dengan str selamat datang. Print dalam kurungan ayat. Okey. So dalam buku teks ni nanti boleh baca dulu, boleh tengok kat sini sambungan dia. Ni simbol-simbol dalam string, simbol-simbol dalam string. Baru nanti kita buat 3.6 ni. Saya tak nak bagi banyak-banyak, nanti payah. Benda ni ada 2. Okey. So kerja awak buat dua-dua kod aktiviti 3.5 ni, 3.5 dan juga 3.3 dan hantar di assignment classroom. Nanti saya akan buatkan topiknya dan hantar di situ sebelum hari Jumaat minggu hadapan, insya-Allah. Okey, last Asbah, ada questions, ada soalan? Ada soalan? Tak ada cikgu. Okey, kalau ada masalah boleh PM saya. Tidak, nanti refer pada video di YouTube. Okey. Okey, itu saja. Kita tangguhkan kelas kita dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.